Salam sejahtera, saya ialah Lauri Heng dan kami dari kumpulan 33. Hari ini kami akan membentangkan hasil kajian yang telah kami dapati dalam HFF 225, Falsafah dan Isu Semasa yang bertopik Isu Penguasaan Bahasa Inggeris. Adakah ia penting dalam kerjaya? Ini merupakan ahli kumpulan dalam kumpulan 33. Seterusnya, perkara yang akan kami bincangkan dalam pembentangan ini adalah latar belakang kajian secara ringkas. Objektif bagi kajian ini, sedikit pengenalan tentang isu penguasaan bahasa Inggeris, kaedah penyelidikan yang kami gunakan untuk melaksanakan kajian ini, serta hasil dan perbincangan. Akhirnya adalah kesimpulan bagi kajian ini. Yang berikut merupakan latar belakang bagi kajian ini. Bahasa Inggeris memainkan peranan yang amat penting sebagai medium komunikasi dalam bidang kerjaya serta merupakan bahasa yang paling kerap digunakan di Malaysia selain bahasa Melayu. Tetapi, terdapat juga golongan masyarakat yang tidak menguasai bahasa ini. Isu ini telah dijadikan sebagai halangan dan cabaran dalam kerjaya bagi golongan tersebut. Dalam kajian ini, kami berobjektif untuk mengenal pasti isu penguasaan bahasa Inggeris serta menjawab persoalan, adakah bahasa Inggeris penting dalam dunia kerjaya? Objektif kajian yang seterusnya iaitu mengenal pasti sejauh manakah penguasaan bahasa Inggeris ini membantu seseorang untuk menempatkan diri dalam kerjaya yang tinggi. Hai, nama saya Ken Huang dan saya ingin membentangkan pengenalan yang bertopik isu penguasaan bahasa Inggeris dan adanya penting dalam kerjaya. Kini, Malaysia berhadapan dengan cabaran era globalisasi yang semakin rancak merentasi negara kita. Negara kita perlu meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf dunia untuk menjadikan sebuah negara yang membangun sepenuhnya menjelang tahun 2030. Seperti yang kita tahu, penggunaan dan kemahiran bahasa Inggeris amat penting dalam era globalisasi, terutamanya bagi negara yang sedang membangun termasuklah Malaysia. Menurut Abdul Rashid 2005, bahasa Inggeris adalah bahasa yang menyalurkan pemikiran dan budaya barat amat penting untuk pemodenan dan kemajuan masyarakat Malaysia. Next, isu terkini ataupun fenomena yang berlaku adalah kemerosotan penguasaan bahasa Inggeris menyebabkan graduan-graduan sukar untuk mendapat pekerjaan. Misalnya, syarikat pada masa ini memerlukan orang yang mahir dalam penguasaan bahasa yang banyak supaya memperbanyakkan peluang perniagaan di seantero dunia ini. Topik yang seterusnya adalah mengapakah isu penguasaan bahasa Inggeris penting dalam kerjaya. Yang pertama, penguasaan bahasa Inggeris sangat penting kerana bahasa Inggeris telah diiktiraf sebagai bahasa dunia. Dalam era abad ke-21 ini, negara kita memerlukan tenaga kerja yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Inggeris dengan baik dan berkesan. Hal ini turut disokong oleh CIO 2008 bahawa penguasaan bahasa Inggeris amatlah penting kerana untuk proses akses maklumat dan dapat membantu meningkatkan pendidikan dan pengetahuan umum masyarakat. Dalam menghadapi persaingan hebat dunia, selain memerlukan peningkatan dalam segi ekonomi dan taraf dunia, negara juga memerlukan rakyatnya yang mampu menguasai bahasa Inggeris demi mematamakan masyarakat yang bersaing dan serba boleh. Seterusnya, penguasaan bahasa Inggeris juga sangat penting kerana ia membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Pada era globalisasi ini, pasaran pekerjaan adalah global. Banyak syarikat memerlukan pekerja yang boleh berkomunikasi dengan rakan kongsi dan pelanggan di seluruh dunia. Syarikat memerlukan orang yang pada asasnya boleh membaca dan memahami perkataan bertulis dalam bentuk arahan, laporan dan lain-lain bentuk dokumen rasmi yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Penguasaan bahasa Inggeris akan membantu seseorang itu menjalankan tugasnya dengan cekap. Akhirnya, kemahiran berbahasa Inggeris dengan lancar menjadi kriteria utama dalam menggaji pekerja. Sektor swasta yang kalian meluas di negara kita menampakkan kepentingan bahasa Inggeris. Seperti yang kita maklum, sektor swasta kebanyakannya dikuasai oleh orang barat. Jadi, sudah tentulah kemahiran bahasa Inggeris dengan lancar menjadi kriteria utama dalam menggaji pekerja. Senario ini bercanggah dengan polisi sektor kerajaan yang mementingkan bahasa Melayu dalam urusan surat menyurat dan berkomunikasi. Jadi, kebanyakan orang Melayu dapat bekerja di sektor kerajaan berbanding dengan orang bukan Melayu yang dapat memegang jawatan tinggi di sektor swasta. Nama saya Chu Pei Chi dan
Sekarang saya akan meneruskan perbincangan ini. Saya ingin membincangkan tentang kajian penyelidikan yang telah digunakan dalam kajian ini. Terdapat 4 kaedah kajian yang telah digunakan, iaitu kaedah kuantitatif dan kualitatif, kaedah pengumpulan data, proses penyelidikan, dan proses analisis data. Yang pertama sekali, saya ingin menghuraikan tentang kaedah kuantitatif dan kualitatif. Kaedah kuantitatif adalah melibatkan angka-angka, data numerical atau statistik. Manakala kaedah kualitatif adalah bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Dalam kajian ini, tinjauan lebih menggunakan kaedah kuantitatif daripada kaedah kualitatif. Seterusnya, kaedah yang kedua ialah kaedah pengumpulan data. Kaedah pengumpulan data ialah prosedur untuk mengumpulkan maklumat-maklumat mengenai topik tertentu daripada pemboleh ubah dan sumber yang disasarkan. Dalam penyelidikan ini, tinjauan telah dijalankan secara dalam talian melalui Google Form dan kuantiti peserta-peserta yang dijangkakan adalah 140 responden yang termasuk pelajar Universiti Sains Malaysia dan pelajar bukan Universiti Sains Malaysia. Selain itu, kaedah yang ketiga ialah proses penyelidikan. Proses ini adalah untuk memulakan dengan mengenal pasti topik yang hendak dijalankan, mengumpul dan menganalisis data, mengubah soal dan menyebarkan hasil penyelidikan. Akhirnya, kaedah yang terakhir ialah proses analisis data. Analisis data merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik. Oleh itu, pengkaji akan menganalisis data yang dikumpulkan dari mana-mana sumber sebelum menghasilkan suatu penyelidikan. Nama saya Alisha Maisara. Saya akan bentangkan tentang hasil dan pembincangan, di mana saya akan bercakap tentang demografik, tahap pendedahan dan faedah. Dengan ini, kumpulan saya telah mengumpul rekod dari Google Form yang diisi oleh 140 individu. Majoriti responden adalah dari perempuan iaitu 69.3% dan responden lelaki ialah 30.7%. Responden merupakan pelajar dari institut seperti USM, UUM, UITM, UTHM dan lain-lain. Kumpulan saya telah memperolehi 93 responden yang menyatakan bahawa mereka fasih dalam bahasa Inggeris dan 108 responden percaya bahawa bahasa Inggeris ialah sangat penting dalam kerjaya mereka. 82 responden juga menyatakan bahawa mereka tidak menghadapi kesukaran untuk bercakap dalam bahasa Inggeris dengan rakan-rakan mereka. 113 responden juga terbuka untuk menyertai kelas komunikasi bahasa Inggeris secara percuma. Daripada Google Form kumpulan saya, 50 responden setuju dengan tahap penggunaan bahasa Inggeris yang masih rendah di kalangan pekerja dan 71 responden sangat setuju penggunaan bahasa Inggeris harus digalakkan dalam semua sektor pekerjaan. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang faedah penggunaan bahasa Inggeris. 92 responden sangat setuju dengan bahasa Inggeris mempunyai banyak faedah yang kita boleh perolehi daripada mempelajari pada masa terkini, terutamanya dalam bidang pekerjaan. 83 responden juga sangat setuju bahawa bahasa Inggeris memperolehkan mereka berkomunikasi dalam apa jua situasi. Majoriti 89 responden juga percaya penggunaan bahasa Inggeris sangat membantu dalam urusan pekerja. Dengan ini, 100 responden menganggapkan bahasa Inggeris yang fasih
boleh membantu mereka mencari peluang pekerjaan yang lebih baik. Responden juga diberi pilihan sekiranya mereka seorang Menteri Pendidikan KPM, apakah dasar yang harus mereka lakukan bagi meningkatkan bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat? Majoriti menjawab berdasarkan dari soalan itu, dasar penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dan pekerja memberi pelbagai jenis kursus untuk meningkatkan tahap bahasa Inggeris masyarakat. Lagi satu, mewujudkan persekitaran sosio-budaya dan akademik penutur asli bahasa Inggeris dengan menjadikan bahasa Inggeris dan sebagai bahasa pengantar di sekolah ataupun institut. Soalan terakhir ialah pada pendapat mereka, apakah impak-impak yang boleh berlaku sekiranya seorang tidak mahir berbahasa Inggeris? Apakah peluang kerjanya? Menghadapi sedikit masalah untuk mencari kerjaya kerana kebanyakan mencari pekerja yang boleh berbahasa Inggeris ataupun mempunyai peluang pekerjaan yang agak tipis kerana terpaksa bersaing dengan ramai orang. Salam sejahtera. Bagi bahagian kesimpulan untuk isu penguasaan bahasa Inggeris dan betapa pentingnya bahasa Inggeris dalam dunia kerjaya. Penguasaan serta penggunaan bahasa Inggeris amatlah dominan bagi semua yang berkerjaya dan ingin memasuki fasa kerjaya pada masa akan datang. Mengapakah dikatakan begitu? Ini adalah disebabkan syarikat-syarikat yang sedia ada dan syarikat-syarikat yang sedang membangun sedang mencari calon pekerja yang mahir bercakap dalam bahasa Inggeris dan menulis bahasa Inggeris. Ini disebabkan syarikat-syarikat akan lebih berinteraksi dengan syarikat global dan syarikat luar negara yang memerlukan pekerja di syarikat tersebut untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, syarikat boleh menghantar wakil pekerja ke luar negara untuk menandatangani perjanjian dan membuat urusan. Apakah yang akan berlaku jika pekerja yang dihantar itu tidak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris? Ini sudah tentunya akan menyukarkan segala urusan di situ. Itulah sebab utama mengapa syarikat kini sedang mencari calon pekerja yang mahir dalam bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa Inggeris dalam sektor pekerjaan dikaitkan sebagai elemen penting khususnya dalam syarikat global. Dan kita sedia tahu, kerjaya pada masa akan datang sudah tentunya akan memfokuskan medium bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Walaupun kita tahu bahawa bahasa Inggeris bukanlah bahasa rasmi pertama kita. Kita perlu menerima hakikat bahawa kepentingan bahasa Inggeris sedang meningkat pada masa ini dan pada masa akan datang. Dan mengikut slide di atas, terdapat satu petikan yang mengatakan kerjaya idaman hanyalah untuk mereka yang mahir dalam bahasa Inggeris. Mengapakah dikatakan begitu? Ini adalah disebabkan peluang pekerjaan banyak di hadapan kita. Tetapi kita perlu persoalkan diri kita sama ada kita setaraf dengan kerjaya tersebut itu atau tidak. Selain daripada itu, penguasaan bahasa Inggeris yang lemah akan memberi kesan kepada daya saing global di Malaysia. Ini disebabkan Malaysia perlu memecut ke hadapan seiring dengan negara-negara barat seperti Jepun, China yang sedang membangun dengan maju. Oleh itu, rakyat Malaysia juga perlu mahir dalam bahasa Inggeris supaya kita boleh setaraf dengan negara-negara barat lain. Kualiti bahasa Inggeris akan memberi kesan pada sektor awam apabila terdapat interaksi dengan warga negara asing. Kelemahan dalam penguasaan bahasa Inggeris akan mengurangkan peluang pekerjaan dalam sektor atau syarikat multinasional. Ini sudah tentunya. Kalau kita tidak pandai atau mahir dalam bahasa Inggeris, kita tidak akan mendapat peluang pekerjaan yang kita melihat di hadapan kita. Ini disebabkan kualiti yang dicari tidak ada di diri kita. Oleh itu, bagi menempatkan diri kita di tempat yang tinggi dan tidak berisiko, kita perlu mahir dalam bahasa Inggeris secara pertuturan dan secara penulisan. Ini disebabkan kepentingan bahasa Inggeris sedang meningkat seiring dengan pergerakan dunia. Sekian.